tentang Islam. Jawab Syekh, orang itu adalah beluk separuh dan ular separuh. Beluk boleh makan, ular tak boleh makan. Jadi dia panggil natang pelik. Maka kalau nak buat benda yang baik, kalau kita tidak libatkan diri jadi tidak terlaksana benda yang baik, maka kita menanggung dosa. Kalau kita tidak memberikan undi menyebabkan naik parti sekular, maka kita turut bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tapi kalau maknanya kita undi pun tak apa, tak undi pun tak apa, semua parti Islam belaka, hak mana menang melaksanakan hudud belaka, hak mana menang melaksanakan kebenaran, hak mana menang menolak maksiat belaka, tak ada masalah kita tidak mengundi. Tapi yang berlaku dalam negara umat Islam sekarang jelas. Kalau kita biarkan parti-parti sekular memerintah, inilah yang berlaku. Arak dibenarkan, judi dibenarkan, ceramah agama tak boleh, berjoget menyanyi dapat belanjawan, pondok madrasah tapi tak dapat skepeng. Maka akhirnya kita dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi jawapannya, apa jua dalam kehidupan kita, kita mesti menyebelahi Islam. Kalau ada bank tak Islam dengan bank Islam, kita masuk belah bank Islam. Kalau maknanya hiburan cara Islam, hiburan cara kafir, kita kena ikut hiburan, ambil cara Islam. Sokang cara kafir, sokang cara Islam, kita menyebelahi cara Islam kerana ada nama Islam di situ. Maka kalau ada parti yang nak menegakkan Islam, tidak ada pilihan lagi kepada kita. Orang Islam UMNO pun wajib sokong PAH. Saya nak tanya apa hukum bila dalam surat khabar ada kata Tok Guru ni Aziz bapak kafir. Ini cari balah belaka ni. Begitulah akhir zaman. Kalau kita tidak minat atau tidak suka, tak setuju dengan pandangan-pandangan orang ulama, maka kita tak usah ikutlah dia. Kalau kita tak setuju pandangan Tok Guru ni, kita tak usah dengar. Tapi jangan siapa kata teruk-teruk. Kalau kata bodoh pada ulama pun berat dah. Pasal ulama ni bukan bodoh, dia orang cerdik. Tak ada orang bodoh boleh jadi ulama. Kalau orang mana hak dak pas periksa dengung 2 lapang, mengaji pun dak ingat sokmo, dah jadi ulama. Payah gitu. Dia nak jadi ulama ni dia kena cerdik, Tiba-tibanya kata bapak kafir. Bapak kafir ni orang panggil habis ngesuk, habis-habis jahat lah. Kalau kata bapak pondang boleh tahan lagi. Bapak kafir terusnya beri. Kafir ni musuh Allah, musuh orang beriman, musuh para nabi. Adakah munasabah? Maknanya Tok Guru duduk bawa orang semayang jemaah, duduk mengajar orang pagi-pagi subuh kuliah maghrib, dia kata bapak kafir. Maka balik kepada hadis, man kaffara mu'minan faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan orang yang beriman, maka dia telah menjadi kafir. Kita doakan kepada yang berkata ini, segera bertaubat kepada Allah sebelum datangnya ajal menjemput, bertemu dengan malakul maut, sebelum dia dibawa ke dalam kubur bertemu dengan mungkar wa nakir. Mudah-mudahan yang berkata ini kembali daripada sesat. Dan kita teruskan perjuangan. Memang perjuangan ini akan kedengaran suara-suara jahat untuk menyekat pergerakan kita dalam meneruskan dakwah perjuangan. Tak usah heranlah orang kata apa pun. Nabi orang kata junun, gila. Nabi orang kata bapak sesat. Tak ada hal, selamba je, keep cool. Tak ada hal sikit pun. Kalau kita duduk layan ke orang, tak jadi kerja kita lagi. Soalan seterusnya, saya dan awek saya baru ini pergi ke Putrajaya untuk program himpunan jutaan anak muda. Saya dan awek saya sempat tengok pertunjukan K-pop. Berdosa tak saya tengok? Pak mana seorang acu naik atas petah ni, nak beri hadiah se khapmok kepala. K-pop ni khapmok. Baik. Sekarang ni kalau hiburan kau, bintang-bintang daripada Korea ni nampaknya mengambil alih top 10
dalam menjadi penghibur dalam media-media televisyen dan seumpamanya. Orang Korea ni, dia agama Shinto, agama Buddha, dan ada yang tidak beragama. Tapi yang muda-mudanya sudah murtad. Kebanyakannya tidak mengikut lagi agama Shinto. Dan sebahagian daripada bintang-bintang K-pop adalah Kristian. Maknanya orang yang tidak ada agama, Kristian atau tidak beragama. Memang puak-puak ni tidak reti hukum akam. Jadi mana-mana orang jepuk dia pun dia akan pergi berjoget. Sama macam artis dalam negeri kita pun. Dia bukan tahu hukum. Kita panggil dia mari je lah. Tak kira siapa yang panggil. Maka K-pop ni ada hukumnya. Yang kita tengok lah, kita tak pernah pergi konsert K-pop ni. Tapi nak tahu hukum dia kena tengok kau. Apa benda K-pop ni? Dia menyanyi, dia ada penyanyi latar, dia ada penyanyi grup dan sebagainya. 99% adalah haram. Kerana mendedahkan aurat, pakai baju ketat, joget terkinja-kinja macam anak beruk gila. Dan yang masa ganti kuliah saya tu dia blog, dia buat K-pop, joget pakai skirt. Skirt dia punya sekat, berdiri nampak dah underwear. Tak tunduk lagi, berdiri tu nampak dah underwear. Dan berjoget, akad kain pula tunjuk seluar dalam korang. Tidak ada ulama yang kata halal. Tidak ada seorang ulama yang kata molek. Tetapi dibawa masuk juga oleh tangan-tangan jahat. Yang Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah meratai maksiat, kemungkaran, bermaharaja lela di darat dan di laut. Darat laut, bukan dalam laut, maknanya di pula-pula pusat peranginan. Macam-macam wak mari benda maksiat. Bima kasabat aidin nas. Usaha daripada tangan-tangan jahat manusia. Tangan-tangan teruk, tangan-tangan fasik yang sedang berkuasa di dalam negara kita sekarang. Sehingga diberitakan ada pemimpin tertinggi negara yang pergi menziarahi bintang-bintang K-pop di atas petang. Tak ziarah tok-tok guru, tak pergi salam dengan ulama-ulama ambil berkat, tapi pergi salam dengan bintang-bintang K-pop yang telanjang. Yang Nabi kata pakai baju tapi telanjang. Apa benda ni boleh dalam negara kita? Kerana kita masih lagi diperintah oleh orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang sesat daripada jalan yang sebenar. Walaupun kita marah kepada mereka ni, kita tetap doakan juga pimpinan negara Malaysia ini segera balik ke pangkal jalan sebelum dia mati. Orang muda memang seronok tengok. Dosa kata hak bahan lara ni kita sek pakai piyah, sek ada janggut, sek pakai jubah. Kalau pergi tengok K-pop dengan kita kelepok. Dosa cakap pasal orang muda, orang lelaki, orang puan joget. Allah Rabbi. Gu dia dah. Dosa kata saya tak ada hal ustaz, saya kalau tengok hak peha-peha gitu, kalau dedah-dedah gitu saya tak rasa apa ustaz. Saya okey. Awak mati pucuk. Inilah yang merosakkan minda anak-anak muda. Disengajakan agenda Yahudi Nasara yang diserapkan ke dalam kepala otak pemimpin-pemimpin yang dihidangkan dengan ilmu-ilmu sekular yang jauh daripada ilmu-ilmu agama. Jadi hukumnya haram, berdosa. Majlis K-pop ni majlis maksiat, majlis mungkar. Jangan takut kita kata dia haram, kerana jelas Nabi kata akhir zaman umat aku ni yuzafu ala ru'usihim bil mughanniyat wal ma'azif. Kepala umat aku akhir zaman bergoyang-goyang dengan sebab muzik dan penyanyi-penyanyi wanita. Kata ulama, haram bukan dengan sebab muzik, tapi mughanniyat, bidu wanita, penyanyi-penyanyi perempuan. Maka kita tengok dalam YouTube, ya sungguh bintang K-pop duduk joget atas petang, hak bawah duduk gini, wah. Maka lagu mana hukumnya?
yukhsifullahu bihumul arda. Allah akan menenggelamkan negerinya seperti tanah runtuh dan gempa bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazira aw kama qala. Umat yang leka dengan persembahan penyanyi perempuan yang mendedahkan aurat seperti ini, Allah akan tukar menjadi babi dan menjadi kera. Jelas dalam hadis itu, khanazira iaitu kera, kiradah maknanya kera, iaitu khanazir dan babi-babi. Kata ulama macam mana? Iaitu perangai macam babi dan perangai macam kera. Inilah umat yang dihidangkan dengan lagu-lagu daripada perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat. Dia akan menjadi perangai kera, perangai khinzir. 1400 tahun dah Nabi pesan, tapi kita ni bodoh buat dok tahu, masih lagi menempah maut, mengundang kemurkaan Allah dengan konsert-konsert K-pop dan seumpamanya. Soalan seterusnya, apakah hukum mencabut ubang? Cabut ubang, hukumnya lengah lah, banyak nak cabut. Jadi hukumnya makruh kata ramai di kalangan ulama kita cabut ubang. Kerana saat inilah hadis yang mengatakan ubang itu adalah cahaya. Bagaimana caranya mendapat restu bapa walaupun sudah berumah tangga 13 tahun, anak cucu boleh terima tapi menantu dia tidak terima. Masalah orang tua tak terima menantu dipayuh. Batulah kalau nak betuk anak muda. Mana-mana dunia pun dia buat betuk anak muda senang. Kalau dia buat kelas seni, kelas melukis, kelas muzik, kelas apa, dia tak panggil orang tua, dia panggil orang muda. Sebab apa? Sebab orang tua payuh. Dia macam buluh bedil tu, kerah. Nak letup tu payuh. Sebab tu orang tua-tua kata, pepatah Melayu, biar daripada rebung ni lembut dan jadi buluh balik awal. Orang tua ni buluh. Rebung kita ambil, kita cicang, balik buat sayur, beres makan. 3 pinggang nambah nasi. Kita ambil buluh, kita cicang sayur. Buat pergi hospital, 15 jahit terbelah pipi. Itulah orang tua-tua. Payah kita nak betuk, tapi jangan kita tinggalkan walaupun payah. Mungkin ada benda yang dia boleh lembut. Kadang-kadang sikap kita sendiri menyebabkan orang tua tu jadi kerah. Sebab tu bila kita tengok ada satu benda yang berlaku, tengok dulu diri kita sendiri. Kadang-kadang kita punca salahnya. Kat mana dak kenanya? Satu benda saja kadang-kadang orang tua dia akan merajuk seumur hidup. Maka benda itulah yang kita kena cari dan kita betulkan balik. Soalan seterusnya, macam mana nak Islamkan orang UMNO? Jahat soalan. Maksudnya, siapa yang tidak faham Islam, kita nak beri faham lagu mana. Ni setengah daripada usaha-usaha untuk memberi kepahaman. Orang yang Islam tapi tak faham Islam. Ni zaman kita berada, ni zaman di mana orang Islam lawan Islam. Orang Islam lawan Islam zaman kita. Yang lawan tok-tok guru dalam Malaysia ni Israel ke orang Islam? Orang Islam, tu pelik. Yang duk kata ke ulama-ulama tu orang Islam ke orang Kristian? Orang Islam. Yang duk kata ke hudud tu begini, begitu, begini, orang Islam belaka. Inilah zaman orang Islam, nama saja Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak ada lagi Islam pada batang tubuhnya, melainkan nama saja Islam. Nampak? Kalau raya dia raya, kalau puasa dia puasa, kalau haji dia haji. Musim kerbang habis ke dia lembu. Tapi time ulama nak tegakkan Islam, dia yang lawan. Tengok pilihan raya sekejap lagi lah. Nampak? Di mana golongan-golongan yang bernama Islam bersungguh-sungguh untuk menyekat daripada tegaknya Islam, padahal dia Islam. Patut dia orang Islam lawan Israel. Dia orang Islam lawan Amerika. Tak, dia Islam lawan Islam. Pasal apa? Pasal tidak tahu, pasal jahil, pasal bodoh. Kalau pergi Mekah tu siapa pernah kocek melotor. Labbaik Allahumma labbaik, melotor dalam jamrah. Melontar jamrah tu lawan setan.
Tapi dia balik ke Malaysia, dia tolong syaitan pula supaya tidak benang ulama-ulama. Apa jadi pun kita tidak akan benarkan hukum Quran, hukum hudud dilaksanakan dalam negara kita Malaysia. Hodoh cakap dalam surat khabar. Dah dia mu agama benda Yahudi ke benda? Siap cakap buat satu sidang akhbar. Saya tidak akan benarkan hudud tertegak di Malaysia. Lah, dah mu nama benda. Nama Sepanyol ke Eskimo? Nama Melayu, nama Islam, tapi dia penentang Islam. Dalam Quran menceritakan bahawasanya orang munafik ini orang yang pura-pura Islam. Zahirnya Islam, tapi batinnya tak suka kepada Islam. Kita tak akan kenal kerana dia berpura-pura. Tapi bila telah berkata, maka dia telah menzahirkan kemunafikannya. Nama Islam, amal Islam, anak-anak pun Islam, tapi dia berkata Islam tak boleh ikut, Islam ketinggalan zaman, pergi jahanam dengan Islam. Maka inilah sebenarnya munafik-munafik akhir zaman yang telah menzahirkan dirinya setelah menyamar begitu lama, yang Allah sifatkan, Allah simpan bagi mereka ini tempat duduk yang istimewa, fid darki asfali minan nar, duduk di bawah neraka yang paling bawah di akhirat nanti. Jadi kita walau bagaimanapun zalim dan teruknya golongan ini mesti bercita-cita untuk berdakwah, mengajak dia balik bersama-sama dengan kita. Jangan putus asa, kerana mungkin setengah daripada kita dulu pun tak faham Islam, maka sekarang kita boleh faham. Maka tanamlah satu sikap atau azam untuk menarik golongan-golongan ini balik kepada Islam. Kerana ketika Fathul Makkah, golongan-golongan yang telah lama menentang Islam telah pun bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kita harap secepat mungkin dapat menarik puak-puak Islam yang tak faham Islam ni supaya mereka faham Islam menjelang pilihan raya nanti. Apakah hukum pemimpin yang tipu rakyat? Menang dan menikmati gaji lepas memenangi pilihan raya. Oh, bab pilihan raya semua ni. Dia tak kira lah gaji mu pilihan raya mentipu, apa saja kerja pun, menjadi pengarah, menjadi wakil rakyat, menjadi exco, jadi menteri besar atau menega dan sebagainya, kalau tipu haram. Menega jual buah rambutan, jual buah deriang, tapi tipu haram. Rambutan harga RM15, kabar hak RM30. Hukumnya haram. Balik pergi makan ke anak bini, berdosa besar. Dan makan daripada gaji yang haram, semayang tak terima. La yaqbalullahu salati ahadikum fi jawfihi haram. Allah tidak akan terima mereka yang makan makanan yang haram di dalam perutnya. Makanan haram ada dua. Yang pertama, zat haram, seperti makan babi, makan bewok, makan ular. Orang Melayu tak makan hak ni. Orang Melayu makan hak ni. Gaji yang haram daripada penipuan. Dia tipu, dia menang, dia dapat gaji, gajinya haram. Bila gaji haram, tidak berkat sepanjang hayat. Bersenang lenang kita, oh nyanda duduk dalam masjid, oh hebat dia ni. Tapi dia menang dengan cara tipu. Itulah orang yang tidak diterima sembahyangnya. Baik, kita ada 5 minit saja lagi. Apakah hukum solat jamak kosong dalam waktu khutbah Jumaat? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Lepas semayang Jumaat terus semayang asar. Jangan semayang Jumaat dalam waktu asar. Sampai masa Jumaat dia tak semayang lagi. Bila nak semayang? Sekarang balik hotel. Dan lagu mana? Jamak takhir. Oh, jamak takhir dia pun pinjam tokat khutbah balik ke hotel. Kerana semayang Jumaat dalam hotel seorang diri baca khutbah. Orang panggil gila tu. Nasihat, saya ni penyakit suka tengok orang puang lawa. Dok mu aku pun suka. Lepas tu orang puang yang lawa-lawa ni jangan melawakan sangat dirinya.
kerana menyusahkan kaum laki-laki. Jangan duduk sengih duduk tunjuk muka. Tak usah duduk make up sangatlah. Sebab orang lelaki dia nak berjalan, dia ada penyakit orang lelaki ni, zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Allah buat orang lelaki, Allah beri perasaan suka tengok perempuan. Tak tengok banyak, tengok sikit. Orang tua suka, tak usah kata orang muda. Sebab tu janganlah duduk make up tebal-tebal sangat. Orang perempuan yang make up lawa-lawa sangat, pelik-pelik tu sebenarnya dia tak yakin muka dia lawa. Sebab tu dia buat tepung gandum, tepung kanji, tepung ubi, nak suruh lagi lawa. Padahal Tuhan buat tu lawa dah. Saya ada adik akak perempuan, jadi saya nak tanya apa hukum mengambil adik akak. Boleh, tak ada masalah. Tapi tak boleh akak adik tu. Melainkan dia jadi mahram kita. Ni main adik akak umur berapa? 18 tahun. Abang akak 19 tahun. Akak boleh dalam kereta pergi bawah pokok. Jangan main akak-akak gitu. Adik akak dalam Islam hanyalah kita ni anggap sebagai macam adik, dan kita beri belanja kepada dia, kita jaga nafkah dia, bukan jadi macam adik diri boleh pegang, boleh tiung dan sebagainya. Dan apakah hukum mesej dengan isteri orang? Soalan yang terakhir, hukumnya sama kita bercakap juga dengan bini orang. Tengok keadaan apa. Bini orang tu dia jual kuih, kita nak beli kuih boleh cakap tak? Boleh tanya tak? Kuih ni berapa? Dia pun jawab, kuih ni sebiji RM1. Tapi kalau 3, RM10. Ambil sebiji lah, pasal 3 jadi mahal. Tak ada masalah. Pasal tu kes jual beli. Maka itu juga kalau kita mesej, kita hantar mesej ke bini orang, kita tanya berapa harga kepuk kemarin, dia pun jawab begini-begini. Tapi kalau benda yang haram seperti fitnah, syahwat, nafsu dan seumpamanya, maka sudah tentulah haram. Apa yang haram dalam berkata-kata, maka dalam mesej pun begitulah haram juga. Soalan terakhir, saya mimpi saya didatangi oleh 3 tentera berkuda Islam. Dalam mimpi itu saya berumur 61 tahun. Berumur 4 tahun. Salah seorang 3 orang tentera Islam itu jelas kelihatan wajah jernih saya tengok. Tiba-tiba saya terkejut lalu terdetik di hati saya, Rasulullah, soalannya apakah saya sudah salah seorang tentera Islam itu akan memerangi tentera kafir? Dia jumpa dengan 3 tentera Islam dalam mimpi. Ini soalan terakhir. Baik, bila dia tengok tentera Islam ni, salah seorang tu bila dia tengok, dia terlintas dalam hatinya, Rasulullah, adakah maknanya inilah tentera yang akan memerangi Islam, memerangi tentera kafir, yang akan mengepalai di rombongan tentera Islam? Macam-macam mimpi ni kita boleh tafsir. Jangan jadikan sebagai akidah. Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Saya nak terang sikit tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi orang duduk apa benda duduk kecoh duduk balah ni. Hak ni kata